Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Ina. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan semester pertama iaitu bab yang pertama, perniagaan dan persekitarannya. Sebelum kita meneruskan lagi pelajaran kita pada hari ini, Cikgu harap para pelajar telah menyediakan sukatan pelajaran sebagai rujukan masa kita belajar bab satu ini. Okey, pada hari ini cikgu hanya menerangkan dua subtopik saja, iaitu yang pertama, maksud perniagaan dan perniagaan dan membezakannya antara keduanya, dan yang kedua ialah berkaitan dengan kepentingan untung. Jom kita mulakan. Apa itu perniagaan? Perniagaan organisasi yang melakukan pelbagai aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara pihak penjual dengan pembeli dengan membeli pada masa, harga dan kuantiti tertentu bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan perniagaan. Iaitu satu maksud yang lengkap. Apabila kita ada soalan yang berkaitan dengan perniagaan dan soalan tu menghendaki kita memberikan maksud perniagaan, perlulah kita menulis dengan lengkap. Okay, satu definisi yang lengkap untuk perniagaan, kita akan memberikan 2 markah penuh. Okay. Tapi perlu diingat, kita perlu ingat keywords. Okay, sebab dalam perniagaan apa yang penting ialah fakta khusus. Kalau fakta khusus yang macam mana sebagaimana yang ada dalam sukatan pelajaran, so perlu ada betul-betul ikut seperti fakta tersebut. Okay, untuk perniagaan, kita perlu tahu apa itu organisasi, jual apa, aktiviti apa, jual beli barang atau perkhidmatan, kepada siapa, penjual dengan pembeli, bilanya berlakunya perniagaan itu, pada masa, harga dan kuantiti tertentu. Kenapa? Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kenapa? Dengan tujuan memaksimumkan keuntungan perniagaan. Untuk maksud perniagaan, dia perlu sehingga memaksimumkan keuntungan perniagaan. Dan kita akan dapat markah penuh. Okay, kalau kita tak buat sehingga memaksimumkan keuntungan perniagaan, mungkin kita tidak dapat markah penuh dan mungkin kita akan dapat 1 markah saja. Kalau kita jawab perniagaan ialah sebuah organisasi yang melakukan pelbagai aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan. Stop. Dan kita akan dapat 1 markah kerana tak lengkap untuk maksud perniagaan tersebut. Okey, faham pelajar? Okay, yang keduanya ialah definisi bukan. Bukan perniagaan ini pula ialah sebuah organisasi yang ditubuhkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak bermotifkan keuntungan dan memberi perkhidmatan kepada ahli. Okay, kalau perniagaan, kita ada aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan perniagaan, organisasi ini tak akan menjalankan perkhidmatan jual beli barang. Tetapi dia menjaga kebajikan ahlinya. Dia tak bermotifkan keuntungan sebab dia tak ada perniagaan. Tapi dia akan ikut apa yang perniagaan tu, bukan perniagaan tu macam NGO, dia menjalankan aktiviti apa. Itu ialah bukan perniagaan. Okey. Kemudian kita dah tahu apakah dia definisi perniagaan dan bukan perniagaan. Okay, kalau perniagaan, mestilah jual beli barang dan perkhidmatan kepada pembeli dan penjual pada masa, tempat dengan tujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Bukan perniagaan pula, dia sebuah organisasi yang tidak bermotifkan keuntungan tapi bergantung kepada perkhidmatan yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Okey, sekarang kita kena tahu perbezaan di antara perniagaan dan bukan perniagaan. Okey, untuk perbezaannya, apa yang penting di sini, apabila ada soalan yang berkaitan dengan perniagaan dan bukan perniagaan, beza. Bila ada perbezaan, perlu diingat, perlu ada dibezakan dengan kotak. Okey, kita buat kotak dan kita bezakan dan perlu ada dimensi.
Dan satu lagi perkara yang perlu diingat, jawab pengajian perniagaan perlu ada kepala ayat ataupun intro awal. Tak boleh masuk je. Kalau soalan tu tanya, berikan perbezaan di antara perniagaan dan bukan perniagaan. So, kita kena jawab, perbezaan di antara perniagaan dan bukan perniagaan ialah, so buat kotak dan buat yang pertama ialah dimensi. Kenapa kita kena buat kotak yang pertama ialah dimensi? Kerana dimensi tu ialah fakta khusus. Okay, itu ialah fakta. Kalau misalnya tak buat dimensi, so kosong markah. Sebab kalau fakta tak ada, ataupun fakta salah, kita tak akan baca huraian seterusnya. Okey, ingat ya pelajar. Okey, dimensi. Kita bezakan dimensi yang pertama iaitu matlamat. Okey, matlamat perniagaan ialah memaksimumkan keuntungan perniagaan. Dan matlamat bukan perniagaan pula ialah menjaga kebajikan ahli yang menganggotai organisasi tersebut. Dia kalau bukan perniagaan tu, dia memang tak bermotifkan keuntungan, tapi dia akan menjaga kebajikan ahli yang menganggotai persatuan tersebut ataupun organisasi tersebut. Okay, dimensi yang kedua ialah pengurusan. Okay, macam mana nak menguruskan perniagaan dan juga bukan perniagaan. Okay, bagi perniagaan, pengurusan akan didominisi oleh pemilik yang menyumbangkan modal yang banyak. Sebab perniagaan adalah melibatkan aktiviti jual beli. Jika tidak ada modal, macam mana perniagaan tu nak diteruskan? Okay. Kalau bukan perniagaan pula, pengurusan dipilih oleh ahli berdasarkan undian keahlian. Okay, kalau bukan perniagaan tu, dia bukan perniagaan. Jadi, dia ialah macam satu persatuan. So, badan kebajikan. So, dia kalau pihak pengurusan, dia akan memilih daripada undian. Ahli-ahli akan mengundi siapa yang akan berada di pihak pengurusan. Macam persatuan ataupun kelab kat sekolah lah. Kita akan buat undian, siapa yang dapat undian tertinggi, dia akan jadi pengurusan ke atas. Okey, dimensi yang ketiga ialah sumber kewangan. Bagi perniagaan, sumber kewangan diperolehi daripada pinjaman, modal keuntungan dan keuntungan perniagaan. So, dalam perniagaan ni, sumber kewangan ni kita buat pinjaman, untung yang kita dapat, modal yang kita keluarkan. So, sebab tu bila kita buat perniagaan, kita tengok dia perlu tengok bahagian kewangan, keuntungan tu berapa, modal kita keluarkan tu berapa. So, dah kena tolakkan dulu dengan kos-kos yang ada. So, untung yang kita ada tu, kita akan gunakan sebagai teruskan perniagaan tersebut. Okay, macam kata rolling business. Modal tu kena dipusingkan semula. Okay, kalau bukan perniagaan, sumber kewangan tu daripada mana? Sumber kewangan diperolehi daripada kutipan iuran keahlian, derma daripada orang ramai dan penajaan orang lain. Sebab dia bukan perniagaan. Dia memang tak ada keuntungan. Jadi dia memerlukan tajaan orang lain. Ada orang lain menaja, derma dan iuran ahli. Bergantung kepada jenis organisasi tersebut. Okey, yang terakhirnya ialah kita bezakannya daripada segi perundangan. Okay, dari segi perundangan, kalau perniagaan perlu ada akta-akta tertentu. Okay, tertakluk pada akta berkaitan yang melibatkan bentuk pemilikan. Tertakluk kalau perundangan perniagaan, tertakluk pada akta yang berkaitan iaitu syarikat di bawah Akta Syarikat 1965, koperasi Akta Koperasi 1965 dan juga perkongsian Akta Perkongsian 1961. Bagi bukan perniagaan pula, dia memang dikawal selia oleh di bawah Akta Pertubuhan 1966. Okey, boleh faham pelajar-pelajar yang untuk bahagian perniagaan dan bukan perniagaan, kita cuma perlu tahu apakah maksud perniagaan dan bukan perniagaan dan juga perbezaan di antara perniagaan dan bukan perniagaan dengan dibezakan dengan kotak dan juga dimensi di bahagian hadapan sebelum dibezakan perniagaan dan bukan perniagaan tersebut. Kotak tu wajib buat. Kalau dulu kita buat manakala perniagaan, matlamat perniagaan ialah memaksimumkan keuntungan, manakala bukan perniagaan ialah menjaga kebajikan ahli. Tapi markah kita akan jadi kurang. So, sekarang ni kita kena buat kotak, ada dimensi dan juga bezakan perniagaan dan bukan perniagaan. Okey, faham pelajar-pelajar? Okey, sekarang kita masuk pula subtopik yang kedua iaitu
kepentingan untung. Okay, sebelum kita tahu apakah pentingnya untung tu, kita kena tahu apa maksud untung. Okey, untung tu banyak maksudnya. Okay, untung ialah pulangan yang diterima daripada aktiviti perniagaan. Bila kita buat satu aktiviti jual beli, so dapat pulangan, itulah untung. Untung juga ialah baki pendapatan atau hasil yang diperolehi daripada pelbagai hasil perniagaan setelah ditolak segala perbelanjaan atau kos perniagaan. Okey, itu pun untung juga sebab dia baki pendapatan dah tolak dengan perbelanjaan, tu ialah untung perniagaan. Tapi tak semua perniagaan tu mengalami keuntungan. Ada juga perniagaan yang akan menghadapi kerugian. Okay, so kerugian tu apa pula? Kerugian ialah jumlah hasil kurang daripada jumlah perbelanjaan perniagaan. Tu yang rugi. Maksudnya hasilnya kurang, perbelanjaannya yang lebih banyak sangat kos nak diselenggarakan. So perniagaan akan dapat kerugian. Okay, jadi dalam keuntungan, dalam konsep keuntungan tu dia ada dua jenis untung, iaitu untung kasar dan untung bersih. Untung kasar tu kita belum tolak lagi dia punya perbelanjaan-perbelanjaan yang dibuat. Jadi kita akan dapat untung kasar, maksudnya kalau syarikat tu dah ada kos jualan, belian semua, dia dah tolak, tu ialah untung kasar. Tapi bila dia dah tolak perbelanjaan dia, dapat hasil tu dah tolak dengan perbelanjaan yang dibelanjakan, tu ialah untung bersih. Yang berapa yang diperolehi. Okey, subtopik yang terakhir untuk siri yang pertama, yang bab yang pertama ialah kita kena tahu pula kepentingan untung. Apa itu kepentingan untung? Kenapa perlu ada untung dalam perniagaan? Okey, ada beberapa kepentingan untung. Yang pertama ialah sumber modal. Sumber modal ialah penting, adalah salah satu daripada kepentingan untung. Kenapa? Sebab sumber modal yang digunakan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Kita kumpulkan modal kewangan, kemudian kita gunakan modal tersebut untuk mengembangkan lagi perniagaan. Kalau tak ada sumber modal, maksudnya perniagaan kita tidak boleh terus berkembang. Okey, yang kedua ialah lambang kejayaan perniagaan. Okey, untung tu juga melambangkan kejayaan sesebuah perniagaan. Kenapa? Sebab jumlah keuntungan yang besar melambangkan perniagaan dapat diuruskan dengan baik. So, kita kena pastikanlah. Kalau pastikan bahawa perniagaan kita dapat diuruskan dengan baik dan dapat keuntungan yang maksimum. So, kita boleh teruskan lagi perniagaan. Kepentingan untung yang ketiga ialah ganjaran. Kenapa ganjaran? Kenapa pentingnya ganjaran tu? Okey. Ganjaran tu boleh diberikan dalam bentuk dividen yang kita akan berikan kepada pengusaha dan pelabur yang berani menanggung risiko. Okey, ganjaran tu macam faedah yang kita dapat. Kita boleh berikan kepada pelabur-pelabur yang melabur dekat syarikat kita. So dengan berikan dividen. Okey. Itu pun kalau pelabur tu berani untuk menanggung risiko dengan melabur dengan syarikat kita. Sebab tu sebelum pelabur nak melabur dalam syarikat kita, mereka perlu pastikan bahawa kedudukan syarikat kita tu dalam keadaan yang konsisten. Bukan dalam keadaan yang nak hampir nyawa ikan dan nak pergi tutup kedai. Dia kena pastikan bahawa keadaan syarikat yang bagus. Dan ini menarik pelabur untuk terus melabur. Itu ialah kepentingan untung yang keempat, menarik dan mendorong kemasukan pelabur. Bila pelabur tengok syarikat tu mempunyai keuntungan yang tinggi dan mampu untuk beroperasi seterusnya, dia berani untuk melabur dan jadi keuntungan yang tinggi tu akan memberikan keuntungan dividen yang besar kepada pemilik perniagaan atau pemegang saham. Perlu diingat bahawa kita akan beri dividen kepada pemegang saham. Tu kira dividen tu ialah keuntungan kepada pemegang saham. Jadi bila kita mampu untuk berikan dividen kepada pemegang saham, maksudnya syarikat kita memang mampu untuk terus beroperasi. Pelajar, itu saja pelajaran kita pada hari ini dan cikgu akan sambung pada subtopik yang seterusnya. Okay, sebelum cikgu beredah, pastikan para pelajar jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang notification untuk nantikan
video-video cikgu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.